kita sekarang ni is all about the value yang kita believe, yang kita nak cerita kat orang. Sebab selama ni kita selalu fikir apa benda yang penting untuk dapat sale. Apa yang kita boleh buat oleh interest orang, boleh menarik perhatian orang. Tapi sebenarnya apa yang orang nak, apa yang relevan. Kenapa aku pilih klinik Dr. Kasih? Aku boleh je pergi klinik Dr. Rindu. Aku boleh pergi klinik Dr. Cinta contoh. Kenapa pilih Dr. Kasih? Sebab dia nak apa yang relevan, yang jadi magnet tarik dia. Ni yang kita nak cipta ni, macam mana kita bila faham SDG ni boleh jadi magnet untuk tarik customer. Sebab bukan lagi pasal apa yang kita rasa penting, apa yang kita boleh buat sibuk kau-kau punya iklan, tapi bila macam mana dia tengok one-liner kita, apa yang kita offer tu, dia tarik je perhatian kita. So dekat sini yang saya nak kongsikan macam mana kalau kita leverage SDG ni, kita boleh orang kata buang dah unique selling proposition kita, kita fokus kepada value proposition kita. Macam mana kalau Farid boleh dia jadi outstanding more daripada zakat konsultan yang lain. Ini je satu soalan yang you kena buat. Is your company truly future fit? Macam ni semua nama-nama saya cakap besar gegasi ni, saya highlightkan Body Shop. Sebab tahun 1976 masa founder dia Anita Roddick nak bina Body Shop tu, masa tu dia buat pelan 40 tahun. Bayangkan sebelum pelan dia capai dia dah meninggal sebab dia kanser. Tapi tahun 2016 I mean 40 tahun lepas tu lah, 2016 dia orang buat anniversary 40 tahun yang Anita Roddick ni, founder dia ni dah kata masa dia buat tu dia dah kata dia nak environment friendly, dia tak nak ada no animal test, dia nak fair trade. Jadi bayangkan itu yang buat company dia tu outstanding sampaikan L'Oreal beli syarikat Body Shop. Jadi sebelum dia meninggal L'Oreal dah beli dah. Jadi bayangkan dia pension as a billionaire. Company gegasi beli syarikat dia sebab percaya dengan value dia bawa. Bila sebab dia orang ni bila ada berlaku recession, sale dia orang drop, tapi Body Shop kekal. Kenapa? Bila dia orang siasat, dia orang baru nampak itulah value yang Anita Roddick dah instill, yang whatever happen kita make still kat kita punya value, kita tak akan harm animal. Kita guna ada proses yang tak perlu kita macam cuba atas binatang. And then kita guna semua yang vegetarian, plant based. Guna yang and then dia tak dah cakap organik, dia cakap plant. And then dia fair trade. Fair trade maksudnya you tak menindas dia dalam ekosistem you punya channel distribution tu, you tak ada siapa yang kena tindas. So dia Anita Roddick dia jaga benda-benda macam tu. Jadi value-value macam ni company gegasi macam L'Oreal bila nampak, banyak lagi lah company lain nampak dia yang big, dia beli dulu, dia take over. So now actually Body Shop dah belong to, dah under L'Oreal lah, tapi dia maintainkan value tu. Buatnya value kita. Kalau macam syarikat Tuan Amin buat brand sendiri, sampai syarikat gegasi pun nak beli sebab dia percaya dengan value tu. Okay. Faham tak? Faham. Okay. So soalan yang Anita Roddick dah founder Body Shop, dia dah tanya, how can we make a difference over the next 40 years? How? Macam mana? Bila macam mana itulah bila dia dah clear vision dia, yang itu yang dia kata okay, no animal test, no fair trade. Sebab sekarang pun kalau pergi kedai Body Shop, di barang dia kalau you tak ambil plastik, ambil bayar 50 sen. Tapi kalau you tak ambil, Body Shop akan masukkan 5%, Body Shop tetap contribute 5% dia masuk dalam tabung dia. Maksudnya kalau kita customer, dia kata nak plastik tak nak bag ke tak nak. Kita tak nak ambil bag tu, Body Shop akan contribute 5%. Tapi kalau kita nak, kita kena bayar 5%. Which is dia tetap masukkan dalam tabung. Macam tu dia punya orang kata value dia tak ada macam orang tak ambil, dia tak buat apa-apa. Jadi bila orang tak ambil, because dia hargai customer tak ambil bag, dia sendiri contribute 5% sebab customer tak ambil. Terror tak?
So sekarang ni apa yang kita selalu fikir, kita buat bisnes taklah environment. Meaning selalunya bila kita buat bisnes, kita serahkan isu-isu environment ni, paling simple lah, isu-isu environment society ni pada orang lain. Tak apa, ini masalah government, ini masalah NGO, ini bukan masalah aku. Ataupun kita dah move ke shared value, kita dah start macam awareness, kita nak buat CSR, tapi barulah kita fikir, oh dah untung nantilah aku bagilah RM1,000, buatlah macam makan-makan ke, buatlah tree planting ke untuk environment, ataupun donate lah untuk rumah anak yatim. Selalunya ini yang kebanyakan company sekarang buat lah. Ini kita dah berubah daripada kita let go everything semua kat government handle, but now kita dah ke shared value, kepada perkongsian nilai tu lah, kita berkongsi. Tapi sekarang yang kalau nampak yang third ni, kejap itulah terlindung. Kita kena jadi inklusif. Sekarang ni perniagaan ni kita tak boleh lagi inklusif tu, maksudnya kita dalam kita menjalankan perniagaan tu kita dah instilkan isu environment ataupun isu society. Contohnya macam Shirt & Co buat shirt printing. Macam mana sambil you menjalankan bisnes tu, you macam ambil kira isu-isu environment. Contohnya kalau ink yang dah guna tu kat mana you buang? You buang tong sampah ke, atau you sediakan cara macam ada tong lain. Ini boleh hantar untuk bahagian kita semula. Yang ni boleh macam ni, yang ni boleh ni. Kain-kain ni boleh hantar kepada syarikat yang kilang untuk buat apa benda. Contohnya you fikirlah masa kita buat bisnes tu, kita dah fikir apa waste-waste yang macam banting. Daripada kita dah buat banting banyak-banyak, kita tak buang, kita letak, and then kita mungkin cari NGO yang perlukan banting lama, dia buat upcycle. Jadi kita masa kita jalankan perniagaan tu, kita dah aware. Dia tak perlulah sampai kita nak keluar duit buat, tak perlu sebenarnya. Apa yang kita buat sekarang ni, kita boleh dah tolong kurangkan masalah yang memang sekarang macam dekat Kelang, isu environment memang tinggi, sebab especially macam Kelang ataupun sebab macam dekat Selangor. Kelang tu among yang high polluted punya on environment, sangat dah tak sihat lah, dah ada kata demam panas lah. Cuma belum kena COVID je. Tapi how can one entrepreneur, seorang usahawan, bila dia instilkan nilai-nilai, kata okay, syarikat aku Shirt & Co sangat fokus kepada isu environment. Apa environment tu? Mungkin on waste. Tak perlulah sampai pergi climate change ke apa ke kan. Jadi macam mana aku boleh, cara aku buat kerja ni boleh bantu kurangkan pencemaran. Itu je soalan dia. So macam sama macam okay, unit trust consultant. Macam mana kita cara lain yang kita boleh jadi kreatif. So sebenarnya bila kita kena isu COVID ni, isu pemantauan ni, lockdown ni, kita automatik jadi kreatif. Macam mana kita nak buat bisnes, insurans suddenly dah boleh dah isi borang online. Segala benda automatik bertukar. Tapi kalau kata kita ada pelan ni awal-awal, sebelum benda ni berlaku kita dah apply, so kita tak perlu kita tak risau dah apa yang berlaku. Cumanya mungkin CCTV ni Cik Amin kena fikir, sebab benda ni melibatkan physical activity, kena pergi keluar. Mungkin ada ways lah yang menyebabkan kita lebih kreatif untuk solve problem. Jadi sekarang ni kita nak perkenalkan inclusivity. Macam mana cara kita menjalankan perniagaan tu dapat mengurangkan pencemaran. Pencemaran tu bukan pasal pencemaran alam sekitar je. Waste lah, benda yang sepatutnya kita tak perlu, kita sukakan habit kita je, tabiat kita je. So sekarang ni macam kita enrich not exploit. Enrich tu maksudnya kita perkayakan nilai-nilai, kita jangan exploitkan. Ini yang moto yang body shop gunalah. Kita kalau nak buat sesuatu, kita lagi menambah nilai, bukan lagi kita exploit apa yang sumber yang ada. Sebab kita kena ready ya, actually dah berlaku pun sekarang, yang mana consumer, pengguna sekarang ni semua adalah consumer yang muda. Orang muda ni hati dia lain sikit, darah dia lain sikit. Mereka ni lebih macam tertarik kepada individual tu. Macam memang ada orang tanya,
Orang tak nak tahu pun siapa founder McDonald, orang tak nak tahu pun siapa founder KFC, tak perlu pun KFC punya founder nak kenalkan diri dia kau-kau. Tapi sekarang dah lain dah. Orang pergi sebab, orang pilih sebab you, sebab kita, sebab orang percaya apa value yang kita nak, orang kata perjuangkan. Sebab itu je yang boleh keluarkan. Macam Cik Amin mungkin kata CCTV, apa yang value yang you boleh create daripada perniagaan CCTV. Yang tu kita kena sit down lah one to one, barulah boleh keluar lagi banyak idea. Tapi there must be a way bila orang dengar apa yang kita provide value tu, senang you all tanyalah apa benda value yang korang boleh buat. Senang saya nak share, since tak ramai kan. Ada siapa nak tanya? Kak Anja. Kadang-kadang kalau kita nak buat sesuatu, dia jadi macam ada tambah cost. Okay, for example sekarang maybe dah ada isu COVID. So macam dental clinic selalu perasan tak kalau datang, dia punya instrumen dia tak wrap into satu plastik sterile tau. Even dekat government pun, usually kalau Kak Anja buat macam benda-benda yang tinggi, contoh macam buat minor oral surgery ke, buat implant ke, baru dia pakai very sterile yang dia, semua bahan tu berbalut dengan even dengan doktor dia scrub well. Tapi kalau rawatan-rawatan biasa tak pakai. Contoh katalah I nak tukar change to into very hygienic clinic, it will be like costly sangat, like kena beli benda packaging tu like mahal, faham tak? Tapi it will like macam target dekat certain people yang very hygiene lah, faham tak? Can I start do that? Oh macam mana? Ke macam ada kita kena fikir benda yang tak pakai cost ke macam mana? You start dengan benda yang tak perlu pakaikan cost. You educate dulu staff you. Maybe cara you buat tu, maksudnya Dr. Kasih bukan hati dengan siapa yang datang. Maksudnya pesakit yang datang nak buat rawatan, you bukan jaga pesakit you. Maksudnya you bukan nak happykan pesakit you. Tapi you fokus kepada untuk staff punya enrichment. Meaning you gunakan benda yang tak perlu cost. Itu macam you ajar dia orang faham lagi kenapa benda ini. Kalau you tak ada ke apa ke, maksudnya bukanlah dia boleh assist sampai dia boleh cabut gigi pesakit ke. Psikologi. Sebab doktor gigi ni dia kena psikologi dia kena tinggi. Sebab orang doktor gigi contohnya saya lah kan. Kalau doktor saya tak psikologi, saya dah lama tukar doktor macam tu dia. Jadi you boleh educate you punya staff, educate diorang macam mana to help keep pesakit calm, apa benda mungkin mimpi ataupun cara-cara diorang nak calm. You start dengan benda macam tu. Maksudnya Dr. Kasih is not about educating customer, but educate your punya staff to enrich. Enrich benda yang tak perlu keluar duit. Maybe bila COVID ni happen, you boleh buat Zoom ke apa, meeting ke messenger ni dengan staff you. You kata okay, hari ni saya nak ajar apa. You buat modul. Jadi tak pasal-pasal tak boleh keluar, but instead of you make money for your clinic, you enrich, you create, tambahkan value you punya staff. Itulah as a start you boleh buat macam tu. Tak semestinya barang-barang apa yang boleh keluar duit. You try buat benda yang first 3 bulan ni, enrich je staff you. And then you test diorang kat mana. Test by having macam, kita menyamar lah suruh staff kita datang jadi macam marah-marah ke apa, tengok macam mana staff you handle. Because you dah educate them well. Itu je first, you fokus kat dalaman. Tak payah pergi luar jauh-jauh. You fokus kat internal dulu. So that bila you dah enrich you punya staff, and staff you will be more appreciate, and then dia akan jaga lagi customer, dia lepas tu jadi yang promoter. Imagine you tak perlu lagi buat ni. Imagine how can staff you become promoter to get more orang datang ke klinik Dr. Kasih. Macam tu lah. Okey tak? Okey Kak Anja, okey. Tengah makan Allah. Mulut penuh. Kantoi. So, macam kata Dr. Kasih, klinik Dr. Kasih, staff you is orang muda.
orang muda meaning millennial kan, budak tak adanya yang sure yang umur 20-an apa semua. So orang macam ni bila nak kata dia kata high education tak, tapi you enrichkan dia dengan nilai-nilai benda yang maksudnya dia kalau ada kata kawan dia kerja kat klinik lain, dia bila dia start happy, dia dapat education, dia educated, you educate you punya staff dulu, dia nampak value tu kat situ. Dan barulah dia akan compare dengan kawan-kawan yang dia kerja klinik lain, bos aku ajar aku macam ni lah, bos aku buat macam ni. So bila, and then baru you suruh kat dia orang buat journal. Benda-benda macam ni you boleh buat masa lockdown ni. Buat journal, apa dia belajar, apa yang reflection. Lepas you ajar, apa yang dia nampak, dia boleh apply-kan. Mungkin dia boleh apply dulu buat dekat adik-beradik dia. Since dia dah pun kena lockdown dekat rumah, suruh dia bagi contoh apa dia dah buat sejak dia dah belajar dengan you ni. Sebelum dia apply kat customer yang dia paling dekat ni ahli keluarga dia. Macam itulah. You ajar dia to be more macam peka listener, be a good listener. Ajar dia benda-benda macam tu je paling, sebab become a good listener ni is the basic untuk seorang tu jadi leader. You want to empower your staff, empower them to become a leader, but to become a leader, they become listen. Bila once dia dah start listen, dia start read, dia baru start baca. Macam tu lah. So, Faham. Sayang tu, lepas you educate dia orang, so dia buat journal. Ajar je dia buat, biar dia buat benda yang dia tak biasa buat. Dan dia punya advertiser. Dia tak payah lagi dah cerita, suruh staff you je bercerita kat luar. Itulah dia punya kuasa. Kalau itu maksudnya kalau Dr. Kasih nak support, Dr. Kasih support SDG, you support on number 3 and number 4. Number 3 adalah health and well-being, kesihatan dan kesejahteraan. Nombor 4 is about quality education. Meaning Dr. Kasih menyokong SDG nombor 3 dan 4 dengan mendidik, satu, memberi pendidikan. Pendidikan tu kita general, bukan pendidikan maksudnya dia kena belajar diploma, degree, tak. Pendidikan in terms of what they need to know bila kerja dengan Dr. Kasih. So dia applykan, bila dia apply, dia understand about isu hygiene apa ke, then dia bawa balik ke rumah, dia share, dia kongsi. Itu je, simple je, tak perlu keluar duit pun. You invest masa je lah. Sementara lockdown ni tu je yang you boleh buat. Ya, nak tanya, meaning kalau satu entity macam dia tak semestinya satu lah. Dia boleh pergi maksimum lah. Pergi more than one lah. Boleh. Contohnya zakat. Zakat memanglah you bagi rumah asnaf, but would it be good kalau you sendiri educate budak-budak kat rumah asnaf tu, rumah anak yatim ke, ajar dia pasal zakat. Ajar dia orang jadi mini Farid. Macam mana dia boleh communicate dengan, sebab Farid takkan katalah satu kampung, you katalah Jenderam you rumah anak yatim kat Jenderam. You educate budak-budak umur 14, 15, 16 ni, budak sekolah menengah ni pasal ataupun daripada budak sekolah rendah. Basic je pasal zakat. Cuba kita bercerita dengan 5 orang lagi budak-budak kampung pasal zakat. Itu je, tak payah keluar duit. Jadi biar orang faham apa pentingnya zakat. Contohnya kalau dia ada dia punya rumah kalau dia educate, bukan je dia orang ni jadi tentera yang kena keluar je bercerita pasal hibah, pasal apa. Kenapa you tak ramaikan lagi tentera-tentera you untuk bercerita pasal hibah bagi orang educate. Bercerita pasal hibah ni dekat formal education. But macam dekat Turki dia dah masukkan isu zakat, isu hibah apa ni dalam dia punya education ni. Dia dah ajar. Kita tak. Kita benda ni kita kena tahu dekat luar. So why don't kita start by kita educate lagi kita punya tentera-tentera ni untuk menyebarkan lagi benda baik. So katalah macam ni, zakat bukan aja Farid akan edarkan duit untuk bantu, tapi you bantu dari segi educate dia orang about fahamkan zakat dari kecil. Maksudnya you nak lahirkan 10 lagi mini Farid, biar dia faham. Jadi orang kata amil muda contoh, macam tu lah. Faham. Wow, good idea. Itulah dia. So you boleh fikir dekat mana. Maksudnya mungkin kalau Farid mungkin you boleh ambil SGG. I dah identify ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 10, 15, 16. Tak payah banyak. 2 je maksimum cukup. Tak payah banyak-banyak. So that nanti tak fokus nanti.
Apa jadi Farid? You nak yang mana? Sekejap I type lah. I tengah busy. Tak. You sebut tadi nombor berapa? 2. 1, 2, 4, 10, 15, 16. 1, 2, 4. 10, 15, 16. Amboi. Yang mana yang kau nak fokus sebenarnya? Kalau banyak sangat nanti audience rasa macam macam tak nampak the campaign kan. Ada Specific is terrific, Farid. Indikator daripada 17 ni dia ada 143 lagi indikator. Dia kecil-kecil. Jadi macam Farid sebenarnya maybe you boleh fokus dekat nombor 10, reduce inequality. Reduce inequality ni sebenarnya besar. Meaning bila tanamkan kepahaman pasal zakat, ataupun nombor 4 pun boleh, education. Sebab education tu pun besar. So apa yang inequality yang you boleh tidak samaan nilai ni you boleh reduce kalau you educate orang pasal zakat. Jadi kita nak seorang budak share 10 pasal zakat instead of dia main kalau dia ada WeChat, share dekat WeChat dia pasal zakat. Apa benda yang dia tahu. Jadi you sebarkan maklumat tapi janganlah sampai dia salah info. You kena dia orang betul-betul faham lah. So bukan itulah orang kata enrich. Kalau you instillkan enrich, baru you empower. Once you dah bagi dia maklumat, bagi dia educate apa semua, dia akan empower. Itu yang you nak. Itulah a leader is someone yang empower more people surrounding dia. So start dengan apa yang paling dekat dengan you, which is your staff, your family member. Dekat rumah pun boleh. Dekat rumah how you ajar dia orang mula-mula asingkan sampah. Biar memang betul kan apa education start daripada rumah. Bila at least anak-anak dah tahu, okay yang ni boleh guna apa, yang ni boleh guna apa. Itu basic tu pun you dah nampak, benda tu you dah berjaya. So you buat you punya own report card. Apa you punya goal start daripada rumah, apa you nak tengok the habit, you start to change the habit. Change to good habit lah. So sebabnya people don't want to be sold, they want to feel a part of something. Jadi bila Zakir Farid keluar ajar pasal untuk zakat ni, bila you educate budak-budak pasal zakat, so orang macam start. Dia memang mungkin kalau cepat 3 bulan orang baru buka mata. Or mungkin setahun, tak kisah, tapi istiqomah lah tu namanya istiqomah. Bila you nak jadi aktivis ni, aktivis zakat contohnya, you nak orang betul-betul faham pasal kuasa zakat. Kenapa sampai, tak payah guna firman-firman Quran, tak payah. Sebab orang bila cakap you keluarkan kata-kata firman-firman ni macam tak nak dengar. Sebab itu kebiasaannya. Tapi kalau you tukar tweak sikit cara nak menyampaikan orang faham pasal zakat, orang berlumba-lumba pergi ke zakat, baru orang orang percaya that pusat zakat akan buat kerja dia. Jangan kita pertikaikan orang pusat zakat rakyat, kita sebagai hamba melalui amin-amin macam Farid ni lah. Jadi bila orang dengar Farid ni buat extraordinary, educate budak-budak pasal pemahaman zakat, nak pergi ke Farid, macam tu lah. Meaning betul lah you nampak you aktivis zakat, bukannya setakat nak collect duit untuk jual orang, untuk apa akhirat ke. Semua orang tahu, tak payah cerita. Orang nak tengok ni back kepada belajar balik apa tu 17 goal. You baca satu-satu, kalau guna benda satu yang betul-betul fit kita punya roh kita lah. Mana kita soalan kalau katalah kita diberi peluang macam mungkin sepanjang kita membesar ni, kalau kata umur 40 tahun, mungkin ada satu insiden umur 10 tahun yang kita takkan fikir, yang kita tak boleh lupa. Contohnya, apa berlaku masa kita umur 10 tahun contoh. Maybe kita kena bully. Kena bully pasal apa? Maybe because of that, sebagai ahli perniagaan, kita tak nak benda tu berlaku kat budak-budak yang sekolah rendah macam tu. Kita boleh fight for that cause. Contohnya bully. Sebab bully will buatkan seorang tu positif atau negatif. Mungkin kita ke arah positif sebab now kita dah become businessman, businesswoman. But mungkin ada orang yang negatif, dia jadi mental health, dia jadi macam
berantakan ke apa ke, sebab anything happen dia lead dua benda je, positif negatif. Kita ni mungkin end up yang positif sebab ada budak lain bila dia kena bully dia ambil outcome dia tu dia jadi negatif. So pun boleh kalau kita nak pick untuk macam kita nak aktivis yang usahawan yang membenteras bully, yang tak setuju dengan bully. Boleh je educate budak-budak kenapa start dengan anak you balik. Maksudnya bully ni, kenapa bully ni berlaku? Sebab dia tak kenal diri dia tak kenal kawan-kawan dia. First teach your kid, kenali diri dia orang, kenali siapa saya dan kenali siapa yang adik-beradik saya, ibu bapa saya. Kenal, maksudnya kenal betul-betul dan baru start boleh respect. Baru yang boleh respect diri sendiri, respect others. Kalau tak suka kita kena bully, kita tak akan bully orang. So education again start from home. Kita boleh champion apa benda yang berlaku sepanjang pengalaman kita sampai ke hari ni lah. Baru kita boleh put. Okay, syarikat saya macam Kan Suhani, syarikat COSEC, kita fokus kepada walaupun kita buat syarikat yang ni tapi kita punya value, kita nak educate orang supaya tak ada bully berlaku. Contohlah kalau katalah dekat Bangi ni statistik bully tu paling tinggi compared to bandar-bandar lain dekat Malaysia. Mungkin kenalah pula tu sebab, tapi dia bukan pasal isu tu statistik tinggi kita, apa yang you percaya kalau benda ni dihapuskan tak akan berlaku lagi banyak masalah-masalah in future. Sebab benda kecil impact dia besar. Itulah dia nama kenapa some people dia decide jadi aktivis tapi kita tak perlulah sebab kita ada bisnes nak jaga. So buat benda yang kecil kita boleh start dulu. So but bila kita dah start something, educate lah orang. Okay, macam mana kita boleh menggunakan integratekan SDG ni. So macam Farid, bila you dah fokus dekat nombor 4 is on quality education, you nak educate budak-budak anak-anak Islam, not only duit zakat disalurkan kepada mereka tapi mereka dapat pendidikan. Kenapa zakat tu penting? So that bila budak-budak ni ada yang berjaya, yalah, of course lah dia yang berjaya sampai ke level corporate, dia akan berterima kasih yang dia telah di-educate pasal ilmu zakat ni daripada kecil dan bila dia jadi tokoh corporate, dia akan jadi seorang corporate yang sangat macam mempertahankan zakat. Macam itulah. Di dalam ni ada 10 target ni. Kan? Tak apalah itu yang ni. Ni jap. Mana dia? Dia ada 10. 1 2 3. 10 target. So now is the question. Banyaknya. So apakah matlamat SDG untuk syarikat saya? Macam Dr. Kasih, again you educate dulu. Mungkin Farid pun boleh pilih educate. You tengok mana kalau you rasa nak pencemaran, you pick lah pencemaran. Tapi kenapa, kenalah relatekan dengan cerita kenapa you nak buat pencemaran. Contohnya kenapa nak champion on pencemaran. Dia mesti ada, benda tu bila orang nak dengar, dia nak dengar macam benda tu datang dari di sini, pengalaman sendiri. Mungkin kita pernah ada ahli keluarga yang mati lemas masa banjir sebab rupanya longkang kat rumah tu sumbat yang sepatutnya tak menyebabkan kematian tapi telah menyebabkan kematian. Jadi benda tu sangat terkesan yang kita sampai bila-bila kita ingat. Itu cerita macam tu lah orang nak dengar. Macam cerita saya, kenapa investor suka. Sebab saya punya first pitch bila saya dipanggil tu saya kata 22 years ago I was a college dropout. Saya cakap 22 tahun, that's why the reason kenapa saya sangat champion girl empowerment yang tak boleh seorang budak perempuan pun tercicir dari pendidikan. Sebab saya faham macam mana perasaan bila kita drop out tapi berbanding umur saya umur 22 bila saya drop out dengan budak umur 14 tahun drop out lain. Jadi kat situlah kenapa saya sampai sekarang fight untuk girlnya education. Sebab kita faham. Jadi bila orang luar dengar, even saya jual cerita yang sama kat Sweden, cerita saya tak pernah bertukar kalau saya pitch kat luar, Sweden ke, UK ke. Dari situ yang saya dapat penambahan kenapa orang nak jadi distributor saya, kenapa budak-budak student, kenapa budak-budak beli produk saya walaupun saya tak menjual pun, sikit pun tak ada menjual pun pasal produk. In the end, produk saya jual, distributor bertambah. Sebabnya, suddenly dia orang percaya, okay, aku beli produk dia ni, aku tahu budak-budak akan ni. Sebab kita buktikan pula kita ada impact report, kita ada graf apa. Jadi orang lagi more percaya.
setahun mungkin lah kita boleh cerita yang sama. Tapi lepas 3 tahun, kita kena cerita result. Okey, sekarang ni kita dah capai 2,500 ni kita dah taja 2,500 kanak-kanak perempuan berumur 9 ke 17 tahun. Jadi dia nak tengok pula sekolah mana kita dah pergi. Jadi report tu semua kita ada. Itulah maksudnya step by step lah. Mula-mula macam Dr. Kasih, you educate your staff you. Tengok lepas tahun kat mana staff, apa yang ilmu tu buat. Mungkin bila ilmu you staff tu dah ada, you akan perasan pertambahan customer tiba-tiba je naik 10%, 15%. Itulah outcome you nak. By educating your staff, katalah staff you 5 orang, you educate 5 orang, suddenly within a year, normally you punya customer increase 10%. Suddenly 30% naik. Itulah result dia once you dah educate your staff. Itu je dia yang you nak nampak dia punya percentage. Itulah nama dia outcome. Outcome tu keberhasilan. Output dia mula activity tu is Dr. Kasih mendidik. Activity you is to teach your staff. Output bilangan berapa ramai yang terlibat. Contohnya 5 orang staff. Outcome dia is after 6 months, after 1 year, kenaikan customer baru 30%, 20%. Itulah dia result daripada education yang you dah buat. Nampak tak? Come again Kak Anja. I boleh tak I nak dengar macam mana you pitch kalau kat luar tadi? Dekat luar negara. How actually you pitch your business? Okay, selalunya memang average ada masa 5 minit je, tak ada lama. Bila 5 minit tu, the first thing tu you nak first kali tarik dia punya attention, that you make sure 5 minit lepas tu dia akan ikut you sampai habis. Kalau bonus tu bila dia orang bagi tepukan, lagi bonus kalau dia berdiri bagi yang tu yang saya dapat lah, personally dapat bila saya buat sampaikan bila saya jemput masa Duta Malaysia datang saya dengan punya presentation, dia sendiri bangun tepuk tangan. Macam tu lah. So dia punya start tu macam saya cakap tadi lah, 22 years ago I was a college dropout. Lupa lah, janganlah sekarang pula cerita. Tapi itulah cerita dia saya cakap. But then saya pergi cumanya kita ni conscious that kalau tak ada pendidikan aku tak boleh pergi mana. In the end I finally graduate and macam masuk belajar lagi and finally graduate. Tapi bila didatangi dengan budak-budak yang dah dapat umur 12 13, siapa yang nak tolong diorang? Meaning siapa yang nak jadi yang dari kisah tu lah, the first macam kita buat pitching 20 second kan, first 10 second tu you ada point-point dia. Jadi bila kita pitch kat orang luar, kita kena ada satu cerita yang kita nak attract dia dengar sampai habis. Yang tu kena session lain lah pula, maybe solely on presentation. Even you nak present to an investor pun ada cara dia. Apa yang susunan yang you nak, kena sampai in the end call to action. Nah, ambil 100,000, nah 200,000, nah 1 juta. Itulah yang you nak. Itulah biasa tu ya tu. So, the same even macam Najib, kalau dia tahu cara macam mana nak sell the value more, memang suddenly segala saving dekat tempat lain semua pergi ke Najib contoh. Itulah yang kita nak. In the end kita clear call to action tu, dia punya closing rate tinggi lah. So sekarang ni the first thing first, revisit SDG. Kat mana syarikat kita boleh nak integratekan SDG tu untuk kita communicate. Mula-mula communicate dengan staff dulu. Jangan cerita ke laut nak sampai tiba-tiba post kat apa benda yang kita tak ni. Educate staff dia, mungkin masa cuti ni boleh tak suruh dia orang baca artikel. Tapi kalau ada artikel yang ni saya boleh share some link lah untuk you all share juga dekat staff untuk faham. So now once you dah faham, dah ada, so this is the time to take action. Time to action is for you to lepas ni terus study pasal SDG ataupun reflection sepanjang kita kalau kita umur 40 tahun, apa yang berlaku 40 tahun, kat mana insiden yang paling terkesan dalam hati, then you revisit apa menyebabkan insiden tu berlaku. Macam mana perasaan aku ketika tu. So you, dari situ bila you dah faham, you tahu perasaan you berlaku kata umur 10 tahun yang kena bully ke apa, then you boleh fight for that cause.
Tapi kalau tak ada apa-apa, kita ni hidup normal apa semua, dan kita buatlah apa yang bagus untuk, macam I cakap tadi, educate staff you, educate your community. So now the action kan. At least you terus tulis down yang first thing yang you nak buat, yang you decide nak buat immediately. So macam dalam inspirasi, kalau kita masing-masing kita ada pelan pembangunan mampan ni dalam kita punya business, bayangkan kalau kita ada dalam 35 member, 50 member ke 100 member, masing-masing clear about apa dia orang punya goal. Tak payah cerita lagi apa bisnes dia buat. Kita cerita basic aja. 10 second, 15 second pertama apa ni, and kemudian 5 second terakhir apa value dia. So orang macam dah macam je pitching dia orang ni. Macam itulah. So ada satu video. Sekejap. Boleh main ke? Oh tak boleh lah. Tak boleh nak main video sini. Nanti saya bagi link lah. So in the end, kita as individual, kita sebagai syarikat, macam mana kita boleh live enrich tu memperkayakan orang lain, memperkaya in term of ilmu. Kita semua keluar duit. Kalau boleh come up with one action, 6 bulan action yang 1 sen pun tak keluar Leo je. Which is the ilmu yang you ada tu, you nak dulu. Nak cakap duit ni kalau boleh tak nak spend kan. So apa benda yang tak perlu guna duit, yang you boleh naik value you untuk the next 1 week. Buat je action. Macam saya sekarang, apa saya boleh buat dekat Facebook, saya kata saya nak buat business shower untuk orang yang baru setahun buat bisnes, yang mungkin dia nak learn. Jadi saya tak sangka ada dalam berapa puluh-puluh datang yang misi saya nak minta saya tolong raikan dia orang lah. Jadi right, followers tapi jangan So tolong mute udah punya phone. Bunyi air, bancuh air ke, bunyi bancuh air. kalau Sambil masak tu. Sorry, ter-unmute. Tak, dia ter-unmute. Sorry, ter-unmute. Sorry. Kebaya masak. Daripada kecil-kecil bisnes sampai sebesar-besar bisnes, semua boleh kata leverage, gunakan SDG ni untuk you dapat more customer. Sekarang ni kita nak tengok apa yang in 1 week's time kita boleh take action, yang mana in 6 month time kita dapat new customer. Reflect daripada apa yang kita buat sekarang. Itu je kita nak. Kita nak call to action daripada hari ni. Lepas you dah faham sikit-sikit basic pasal SDG ni, apa yang you boleh immediately apply, result tu increase of new customer. Sebab itu yang kita nak. Kita nak customer kan. Anja, nak tanya. Dengar je. Dengar. Macam saya memang untuk yang environment kita buat, tapi buat internal lah sendiri, macam beritahu staff mana paper, plastik semua memang asingkan. Macam diorang pun kalau beli makanan, IT semua memang kita asingkan lah dekat kedai dengan kat office tu. Lepas tu macam kalau baju yang reject pun memang kita asingkan juga untuk bagi pada demakan pada rumah anak yatim lah. Tapi cuma kita tak beritahu orang, macam kita sendiri je. So maknanya benda ni kita kena beritahu kat masyarakat lah kita ada buat benda ni. Ya, sekarang ni bila you cakap kepada alam sekitar, macam okay, maybe Syed and Co fokus kepada macam educate, instilkan habit kepada staff tentang pasal penyisihan macam barang-barang terbuang ni kan, waste ni. Macam mana you nak agihkan, mula educate diorang,
ajar diorang, suruh diorang asingkan macam mana, then tunjuk dengan you bagi pada baju yang boleh guna lagi bagi kat donate apa semua kan. Maybe you boleh ambil nombor 15. Syed Anko percaya kepada pelan pembangunan mampan nombor 15 iaitu live online. Maksudnya bila you tahu sisihkan sampah-sampah katalah yang waste ni apa semua tak menggugatkan kehidupan atas yang atas permukaan bumi ataupun climate change contoh. I mean study dulu tengok mana yang lebih relevan dengan diri kita dan boleh dalam t-shirt Anko you tambah je logo SDG. Maksudnya kat depan tu ni shirt Anko belakang bila pakai apa ni roda ni nampak logo SDG nampak familiar. Dia letaklah shirt Anko belakang SDG 15. Jadi macam wow, tak pernah aku nampak kedai printing yang ada sampai gunakan ada sampai macam integrate dengan pelan pembangunan dunia. Bayangkan macam wow besarnya macam tu. Itu je. Meaning bila orang tanya apa kau buat? Oh sebenarnya staff aku macam ni. Barang-barang yang mana waste Syed Anko kita buat macam ni. You dah ada proses. So kalau boleh proses tu you print letak dekat office. Print Syed Anko letak logo SDG. Maksudnya things yang kita buat biasa yang biasa kita buat lah. Jadi bila suddenly orang luar datang office kita ke, dia orang nampak lah kita nak benda ni orang nampak je. Then you boleh start communicate dekat Facebook ke dekat social media. Syed Anko kini menyahut untuk memperjuangkan SDG nombor 15 yang terkandung di dalam pelan pembangunan dunia. Orang pun macam wow, macam tertiba terkejut. Itu je, boleh dia buat lagi bagus. And then now kita je kenapa share, barulah cerita dengan orang sebab benda tu dia dah buat. Okay. Terbaik Imran. Ataupun you boleh macam katalah macam quality education. Quality education macam saya cakap tadi, benda ni general. Dia bukan quality education tu mesti akademik semata-mata. Jadi mungkin dalam pada staff you tu yang you mana maybe educate dia orang pasal business printing ke apa ke, suddenly lama-lama macam sedar tak sedar Syed Anko ni boleh jadi franchising, boleh jadi licensing. Dia orang boleh bawa macam budak Sabah kerja dengan you, jadi balik Sabah dia buka Syed Anko. You boleh jadi macam dia punya shareholder pula. Dia dah ada kemahiran, you percaya dengan dia. So that's how you empower pula you punya staff. Mula you dah enrich dia dengan basic-basic ilmu ni, tapi biar dia suka yang dia nak bawa nama Syed Anko ni. Itu salah satu cara planning macam ni you nak kembangkan ini, sebab dengan involvekan staff you sendiri tu you educate daripada awal. You beritahu okay sekarang ni Syed Anko you kena share dengan diorang apa plan dia. Kita nak buka ada di semua pekan-pekan kecil di Selangor, kat Sabak Bernam, kat Tanjung Karang. Syed Anko saya nak nampak semua ada. Jadi yang dekat Kelang ni akan jadi macam kilang. You jadi wakil dekat ni. So saya nak macam sebulan berapa. So kalau dia nampak benda ni opportunity untuk dia buat dapat bisnes, dapat naik status dia, mungkin dia orang happy. Tak payah pergi jauh-jauh. Syed Anko kata nak ada di Tanjung Karang, di Sabak Bernam, di Skincan. Maksudnya label Syed Anko tu ada di seluruh pekan-pekan di Selangor. Contohlah. Ya, macam sekarang kita ada plan memang untuk sekarang lepasan SPM kan. Ada sekolah lah yang dah nak hantar dia punya student yang lepas SPM tu yang tak tahu nak pergi mana untuk belajar, kita bagi free je belajar. Cuma sekarang COVID punya hal, so kita stop lah. So benda-benda macam ni kita kena beritahu so orang tahu kita apa yang kita bantu untuk komuniti lah macam tu. Dia punya kalau ikut semuanya lah. Macam tu sebenarnya yang tu lagi menarik orang. Maksudnya kalau you buka nombor 8 decent work and economic growth, because you educate diorang, tunjuk cara macam mana dia boleh start business printing ni apa semua, akan meningkatkan ekonomi, betul tak? Jadi itu yang membuat, jadi bila kat luar you jual Syed Anko, bukan lagi jual Syed Anko sebagai sebuah syarikat printing. Syed Anko adalah sebuah syarikat perniagaan percetakan yang
memperkasakan belia-belia yang tersisih untuk itu you tukar the whole composition tu. Bukan lagi engkau sebuah cakap printing yang boleh cetak segala benda ni, tak. Itu semua syarikat cetak cakap benda yang sama. Tapi you bertukar, you perkenalkan engkau adalah sebuah syarikat percetakan yang percaya dalam pemerkasaan belia agar tidak ada lagi belia yang tertinggal dalam ataupun memperkasakan belia dengan memberi peluang untuk menjalankan perniagaan percetakan. Contohlah, dia adalah cara dia nak cantikkan lagi ayat tu. Macam saya yang Atina tu, saya kata okay, bila saya dah cerita pasal saya drop out apa semua, saya kata we are a social enterprise ataupun we are a manufacturing company that empower young girls with education. Maksudnya kita adalah sebuah syarikat perkilangan yang memperkasakan gadis dengan pendidikan. Macam itulah. So orang wow, orang tak dengar sangat pasal produk, orang dengar apa yang kita dah buat dengan orang lain, community. Baik. Orang dengar. Okey. Baik. Terima kasih Anja, terima kasih. Banyak info diberikan. Ada soalan lagi? Ya, soalan. Dengar tak? Dengar. Okey. Sebab pakai earphone lain hari ni. Tak pernah test earphone. Okey, kalau macam orang ni yang dalam dunia financial ni ataupun specific to me like agent insurance dan takaful macam ni. Kita lebih fokus kepada macam mana branding diri kita. Branding diri you dengan branding syarikat. Contohnya macam of course lah you tak boleh nak brandkan AIA, you tak boleh nak brandkan apa, of course sebab you Casanova Insurance. Memanglah orang tahu sebab you bawa banyak produk. Tapi agensi you sendiri, macam mana nak agensi you tu dia lain daripada agensi insurans yang lain. Satu, you punya unique selling proposition is that you ni macam broker kan, segala benda insurans you bawa. Okay, you broker. But then itu unique selling. Maksudnya orang tak ada cari AIA lah, Prudential, boleh pergi kat Romzi je sebab dia broker. But value tu yang lain. Value tu bila how your agency you percaya kepada illiteracy, macam meningkatkan kebolehbacaan di kalangan kanak-kanak. Contohnya kat Malaysia kita punya illiterate rate still tinggi ramai budak tak boleh baca. So suddenly Romzi agensi yang kata kenapa pentingnya budak yang tak boleh baca ni, kata contohnya bila orang you meningkatkan orang boleh baca, bila dia boleh baca dia punya kebolehpasaran dia bila dia besar nanti dia boleh bekerja, dia boleh belajar, dia dapat education, dia boleh kerja dan dia boleh contribute balik kepada negara. Itulah how you tunjuk you punya kitaran tu. Tapi kecil je you buat. Mungkin sekarang you boleh cakap budak yang macam yang graduate yang baru lepas habis untuk ajar budak-budak yang sekolah yang tak boleh pergi je sebenarnya. Sekolah kat bangsa tu pun nama je bangsa tapi budak-budak PPR kan. Ada je, jangan terkejut budak 15 tahun tak boleh baca. So betul sebab ada member yang buat tu yang program Iqra tu. Diorang buat dekat bangsa tu lah untuk memang ramai budak tertinggi. So maybe kalau sebab tadi saya share apa benda yang kita boleh buat tanpa keluarkan duit. Tapi kalau you ada duit, you contribute dengan Iqra, then you boleh cakap announce lah that your agency now kolaborasi dengan projek Iqra kerana kita percaya dalam untuk mengurangkan atau menghapuskan masalah yang illiterate untuk kalangan penduduk Malaysia contoh. Jadi orang tak pernah dengar selama ni, orang sibuk dengar agensi ni bawa orang pergi Itali lah, pergi Sweden lah, apalah Switzerland lah. But you pergi turun ke ni agensi you, bawa orang-orang you punya agent turun untuk sama-sama instead of you pergi dengan projek Iqra. Sebenarnya saya boleh, kalau boleh you time COVID ni mungkinlah you boleh distribute duit, tapi kalau dah tak ada COVID nanti you dengan tim sendiri pergi tanya, jumpa Puan Syarina tu yang found projek Iqra tu. Tahu kenal. Macam mana dia dulu. Macam mana dia boleh apa cara terbaik kalau nak memulakan contoh. Dan you dengan agensi you turun
And then you kata okay, buat schedule pula. Every week siapa yang turun untuk educate budak untuk boleh baca. Contoh, lepas you dah tahu skill macam mana nak ajar budak baca ataupun nak you buat saringan. Sebab dia kekurangan orang untuk buat saringan budak yang boleh baca dan tak boleh baca. So team you turun untuk bantu menyaring budak-budak yang kronik, level mana yang boleh baca tak boleh baca. So bayangkan agensi you kita nak memandaikan rakyat Malaysia. So bila rakyat Malaysia pandai, bila pandai membesar tu, dia pandai buat bisnes ke apa, duit tu dia akan masuk insurans untuk protect ekonomi pun grow. Something lah macam tu dia punya cerita. So itulah you nak menambah nilai agensi you. Agensi you tak kisah, bukan kita tak menjanjikan, memanglah syarikat akan menjanjikan bawa pergi travel sana sini, tapi kita adalah agensi yang orang kata ada prinsip yang mana kita tak nak ada Malaysia ni ketinggalan dari segi pendidikan. Contoh nanti yang tu kena lagi in depth lah, tapi that's what you can do start lah. Alright, terima kasih. Akan study balik benda ni. So bila you buat macam tu, agensi you jadi seksi tau, macam untuk ramai budak-budak muda nak join. Sebab macam you of course je nak cari ejen-ejen yang budak lepasan uni ke apa, budak-budak muda kan. So benda-benda macam ni yang orang untuk join agensi you. Selama ni memanglah ramai je orang approach diorang jadi insurance agent apa semua, tapi suddenly si Romzi ni punya agensi ada buat benda macam ni, macam diorang tertarik to be part of it. Itu yang value you, jadi magnet, menarik ramai ejen baru untuk datang. So itu je cara you boleh macam orang kata resepi untuk boom, jadi kek tu lagi jadi menarik lah. Okay. Thank you very much. So ni dah last slide lah. Ada apa last question? Last one two, kalau tak ada boleh je kita end. So basically kalau boleh aktifkan you punya LinkedIn, start cerita dekat LinkedIn dan pasal apa SDG yang syarikat kita now champion. Dan kat situ yang lagi boleh attract ramai prospek you untuk berminat lah. Kalau you rasa Facebook you lagi ni, dan ceritalah. Tapi kalau cerita pun, cerita benda yang kita senang nak explain balik. Jangan kita post-post selalu bila orang tanya banyak question tak tahu nak jawab. So fahamkan dulu betul-betul, hadamkan dulu sikit pasal SDG ni, kat mana, buat some reflection. Maybe next week, lagi seminggu dah time for you to start talk about it lah, cerita pasal how your company nak memperkasakan sama ada community, society ataupun environment dengan SDG. So tak ada apa dah hasilnya. Najib dah hilang. Dia ada meeting apa ni, unit trust pula lagi dia cakap tadi. Tak ada. Ada. Najib wanted tu, Najib wanted. Macam mana Kak Anja konsisten buat? Macam saya ada buat yang sekali dua tu je lah. Lepas tu it's not, bukan, saya nak cakap bukan tak konsisten sebab I don't know, konsisten tu macam mana akak buat? Sebab kalau macam saya ni mungkin jenis tak sabar kot. Dan dalam macam buat 2-3 minggu lepas macam tak apa pun, okey lah, tak ada. Saya pun bukan orang yang cepat, yang konsisten, tapi meaning mungkin you buat sebab benda tu orang lain buat. Kadang-kadang kita terikut apa orang buat. Jadi kita buat tapi dia tak tahan lama. Kenapa? Sebab back kepada purpose kenapa kita buat. Maksudnya the why. Kalau kita tak clear pasal kita punya why, that's why yang benda tu tak jadi konsisten. Macam sekarang ni, kenapa kita konsisten promote business? Sebab kita tahu business tu yang akan memberi pendapatan untuk kita lestari, untuk kita, keluarga kita ada income. That's kita punya why sekarang kita buat business. Tapi untuk sebenarnya ultimately dia ada besar lagi. Kita punya why tu bukan aja untuk business, tapi bila kita doktor ada?
Ada dengar. So, maybe you kena buat reflection, lagi more clear about your why. Contohnya macam your dad. Kalau benda tu is your biggest why, mungkin itu akan buat you sustain. Alright Kak. So maknanya benda yang kita nak buat ni kalau nak konsisten lebih baik kalau kita ada passion on what we work for lah tu. Faham tak? Bukan why, the big why. Contohnya macam saya cakap tadi, tak semestinya contohnya kalau kita buat bisnes ni kita mesti fight benda yang sama. Macam saya bagi dengan doktor tadi, apa yang doktor boleh buat tanpa keluar duit, educate je lah staff tu. Tapi kalau untuk your passion, bila katalah mungkin doktor dulu masa dekat sekolah menengah katalah duduk asrama pernah kena bully. So you memang antara orang yang against bully. Jadi campaign Kak Anja. Dia Anja. Kak Anja. Dengar. Okay, dengar? Okay. Dia macam mana? Dia macam ni, dia nak konsisten tu, dia macam contoh yang saya pasal sunblock tu kan. Lepas tu dan bila contohnya macam kita nak macam contoh hand sanitizer lah. Kita nak promote lah hand sanitizer tu, tapi in the meanwhile dia dalam bekas plastik. Kadang dia macam konflik within myself lah. Macam promote banyak guna plastik, faham tak? Tapi benda tu penting. Tapi kadang-kadang dia jadi tak konsisten sebab macam apa yang aku buat macam contradict pula dengan apa yang kita buat. Okay, tu contoh saya buat lah yang contoh macam nak kurangkan untuk recycle tu. Okay Kak? Sama lah macam Body Shop pun dia guna juga plastik. Benda tu, botol tu dia something yang dia tak boleh avoid. But maybe you boleh buat campaign, kumpulkan you punya botol-botol yang kosong tu, kalau dia pulangkan dia dapat 5% diskaun contoh. Sebab just nak encourage orang. Orang hantar tak hantar itu belakang cerita. Tapi you dah start initiate benda tu, that customer yang dah pulangkan 3 botol kosong dapat 5%, 15% membership whatever lah. Tapi you just nak, bukanlah marketing semata-mata, you kena tunjuk pula rantaian dia. Lepas you dah collect tu kat mana. So first by educate orang, pengguna, your customer, kat mana botol-botol tu once diorang dah return, kat mana diorang pergi. Meaning you boleh kata you hantar kat pusat ni ke apa, beritahu, share dengan diorang apa yang the process yang you nak buat dengan botol-botol kosong tu. Something macam tu lah. Not only that you minta je diorang pulang, diorang dapat 5% discount, tapi tunjuk dekat diorang apa rantai, apa yang berlaku bila diorang pulangkan botol-botol tu. Contohlah. Banyak je Body Shop dia more kepada fair trade, dia tak nak ada penindasan kepada orang tengah ke apa ke, dan dia guna plant, dia tak ada test to animal. So bila dia dah fokus kat benda-benda macam tu, orang takkan tanya kau guna botol plastik, orang tak tanya pun. So itu rasa penting lah. Okay, faham. Betul lah macam yang saya buat botol kosong dapat persen tu memang dapat banyak sambutan. Cuma saya tak tunjuk. Lepas tu saya pergi hantar dekat recycle. Saya tak tunjuk benda tu. Lupa. Itulah. Maksudnya dalam setahun lepas buat kempen, contohnya katalah you buat kempen Disember 2018. So Disember 2019 kerana semuanya macam membantu kempen ni, kita dah menghantar 2,314 botol kosong. Terima kasih kepada sama-sama kontribut. Macam tu tahun lah. Oh my god. Nak simpan mana botol. Okay Kak. Okay, so lepas you buat campaign, output dia, you dapat collect 2,000 botol. 2,000 botol tu you dah hantar kepada proses ni pula. Itulah dia. Okay Kak, thank you. Boleh faham. So, tak ada question dah? Dah habis ya? Okay. Actually kena baca lah yang SDG punya daripada Google kan, Akak cakap boleh cari. Dia punya breakdown. Kalau boleh, you fokus benda yang lebih kepada kita punya personal, not so much
Kalau kita orang yang percaya dengan education, then kita sendiri pun where we are now sebab kita ada education. So kita nak educate orang, then kita boleh guna SDG nombor 4, quality education to educate orang. Tapi maybe kalau education kita tu boleh bantu orang dari segi mereducekan masalah kesihatan, dan kita combine lah 3 dengan 4. Tapi cuma jangan banyak-banyak. Maksimum 2 dah cantik dah tu. Macam Imran tadi, dia boleh guna nombor 8, decent work and economic growth, dengan climate exchange, sebab dia dah start fokus kepada alam sekitar ni. Pun boleh. So dah boleh tutup dah, Najib. Kak Anja, terima kasih sangat. Tak ada apa-apa lagi soalan? Terima kasih Kak Anja atas sharing yang sangat awesome. Terima kasih Anja. Nanti kita one to one. Terima kasih Anja. Nak tunggu recording pula bawah Adam. Terima kasih Anja akan study 17 goals tu. Thank you. Sebelum you communicate, share with me sebab tak nak orang. Okay. Alright. Thank you Kak Anja. The outcome is that once you dah study tu, share with me lah apa you punya next plan untuk increase. Thank you Anja. Alright. Thank you. Anja, terima kasih. Thank you Anja. Kita one to one. Thank you. Bye. Thank you Nadib. Rumah lagi.